Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh makna bagi umat Islam kerana ia penuh dengan keberkatan dan ketenangan. Negara-negara di seluruh dunia ini mempunyai cara yang berbeza dan juga tradisi khas sempena menyambut datangnya bulan suci ini. Yang pertama, Indonesia. Indonesia mempunyai ramai rakyat yang beragama Islam. Di beberapa wilayah Indonesia, orang-orang yang beragama Islam melakukan pelbagai ritual untuk membersihkan diri mereka menjelang bulan Ramadan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, penduduk di sana memiliki tradisi penyucian yang disebut sebagai pandusan. Dalam bahasa Jawa atau erti kata lain, ia membawa maksud mandi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Islam dalam tradisi ini? Biasanya mereka akan pergi ke mata air dan mandi bermula daripada hujung kepala hingga ke hujung kaki. Dikatakan mata air mempunyai makna yang spiritual dalam budaya Jawa. Mereka percaya air merupakan sebahagian daripada penyucian diri selama dalam bulan suci ini. Dari manakah tradisi ini datang? Ia dikatakan pertama kali disebarkan oleh Wali Songo, iaitu sekumpulan tokoh agama Islam yang merupakan misionaris pertama dalam menyebarkan Islam di Jawa. Di Jakarta, Kali Ciliwung merupakan tempat di mana penduduknya melakukan tradisi ini. Kerana menurut penduduk di situ, Kali Ciliwung mempunyai air yang membawa berkat kepada sesiapa yang menggunakannya. Namun begitu, akibat daripada kualiti air di Ciliwung semakin merosot, tradisi ini semakin ditinggalkan oleh penduduk sekitarnya. Yang kedua, Iraq. Menjelang awal Ramadan, rakyat Iraq mula melakukan tradisi yang bernama M-Habas. Apa yang uniknya dengan tradisi ini ialah ia merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh kaum lelaki. Biasanya, selepas berbuka puasa bersama keluarga, para lelaki di seluruh kawasan Iraq akan berkumpul beramai-ramai untuk bermain M-Habas. Ya, untuk pengetahuan korang, nama tradisi rakyat Iraq ini dinamakan sempena nama permainan tersebut. Ia melibatkan dua kelompok yang terdiri daripada 40 hingga 250 orang pemain. Macam mana cara permainannya? Pertama sekali ialah seorang dalam satu kumpulan akan menyembunyikan sebuah cincin. Jadi, pihak lawan harus menentukan siapakah yang menyembunyikan cincin tersebut. Untuk meneka siapa yang menyembunyikan cincin itu, pihak lawan harus menggunakan bahasa tubuh dalam menyampaikan jawapan. Tapi, macam mana cincin tersebut disembunyikan? Seseorang dalam kumpulan harus menyelubungkan badannya dengan selimut, kemudian bergerak ke arah barisan kelompoknya dan menyentuh satu persatu tangan ahli kumpulan sambil menyerahkan cincin. Selimut itu akan menutupi tangan orang yang bawa itu. Dengan cara ini, pihak lawan tak akan mengetahui siapa yang menyimpan cincin tersebut. Setiap anggota kumpulan akan melakukan pelbagai reaksi muka untuk mengelirukan pihak lawan. Jika mereka meneka jawapan yang salah, kumpulan yang menyimpan cincin tersebut akan mendapat satu markah. Begitu juga sebaliknya. Di Turki, rakyat yang beragama Islam akan dikejutkan untuk sahur oleh para pengetuk drum. Pada waktu tengah malam, iaitu kira-kira sejam sebelum matahari terbit, para pemain drum ini akan berjalan mengelilingi kampung sambil memukul drum. Alatan muzik mereka dipanggil sebagai devul. Mereka akan memainkan muzik dan menyanyikan syair untuk membangunkan orang lain. Apa yang uniknya ialah mereka berpakaian tradisional Turki yang dikenali sebagai Ottoman. Pakaian ini dihiasinya motif tradisional Turki. Pemain drum akan diberikan tips ataupun berkongsi makanan sahur dengan penduduk setempat. Kerajaan Turki telah memperkenalkan kad keanggotaan untuk pemain drum di Turki bagi menanamkan rasa bangga pada mereka yang bermain dan mendorong generasi muda untuk menjaga tradisi kuno ini. Yang keempat, Kota Sarajevo. Di kota Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ialah mendengarkan bunyi dentuman dari meriam yang berusia ratusan tahun. Pada tahun 1997, Smol Krivic memulakan tradisi ini. Menurut beliau, meriam memiliki daya tarik bagi banyak orang, terutamanya pelancong untuk berkunjung di Sarajevo. Masyarakat rela untuk berjalan kaki dan berkumpul di satu tempat semata-mata untuk dengar dentuman meriam tersebut. Biasanya, mereka akan berkumpul di Yellow Bastion yang dulu merupakan bangunan pertahanan semasa pemerintahan Ottoman abad ke-18. Bunyi meriam menandakan waktu berbuka puasa diiringi dengan laungan azan. Meriam dianggap membawa keharmonian bagi masyarakat Sarajevo. Biasanya mereka berkumpul siap bawa meja kecil berserta makanan sekali. Makanan yang dihidangkan terdiri daripada makanan tradisional Bosnia seperti samun, iaitu sejenis roti yang disajikan sepanjang bulan Ramadan beserta dengan air lemon.
Ketika Maryam ditembak, suara gema menderu dari bukit ke penjuru kota. Dentuman yang kuat itu kadang-kadang membuatkan orang yang berkumpul di situ terkejut. Namun setelah itu mereka bersorak gembira. Yang kelima, Mesir. Menjelang Ramadan, masyarakat di Mesir mempunyai tradisi unik yang tersendiri. Lampu fairness adalah lampu yang wajib ada di setiap rumah. Masyarakat Mesir memanggil lampu fairness sebagai lampu Ramadan. Perkataan fairness ini berasal daripada bahasa Greek yang diterjemah menjadi lilin. Atau maksud lain ialah cahaya dan pelita. Menurut sejarah, ia membawa simbol sebagai harapan. Contohnya cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Fairness mula-mula diperkenalkan oleh orang Mesir ketika masuknya Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Bidinillah Al-Fatimi ke kota Kahirah pada bulan Ramadan tahun 358 Hijri, iaitu pada waktu Maghrib. Kemudian, rakyat Mesir keluar beramai-ramai menyambut kehadiran beliau dengan fairness dan pelita yang berwarna-warni. Oleh sebab itu, kekallah fairness sebagai simbol ketibaan Ramadan, simbol tradisi dan kegembiraan rakyat Mesir menyambut bulan suci ini. Ia akan menyinari jalan-jalan di Mesir sepanjang bulan Ramadan. Kalau pergi ke kedai peralatan untuk minta fairness lain daripada bulan Ramadan, mungkin mereka akan hairan dengan korang. Yang keenam, Festival Garanggau di Qatar. Festival Garanggau merupakan festival kanak-kanak di negara Qatar. Festival ini sangat menyeronokkan kerana ia melibatkan kanak-kanak. Acara ini biasanya diadakan pada hari ke-13, 14 dan 15 Ramadan. Apa yang uniknya mengenai Festival Garanggau ini ialah kanak-kanak lelaki akan memakai baju Arab yang berwarna hitam dengan emas yang bersulamkan warna merah. Manakala bagi kanak-kanak perempuan pula, mereka akan dipakaikan jubah tradisional yang dipanggil sebagai disdashes yang berwarna terang dan dipakaikan tudung berwarna hitam lutsinar yang dihiasi dengan benang emas. Kanak-kanak ini kemudiannya akan berjalan sambil menyanyi di sepanjang jalan dan kemudian akan mengunjungi rumah-rumah orang. Apabila kumpulan kanak-kanak ini melawat di sesebuah rumah, tuan rumah tersebut harus memberikan gula-gula kepada mereka. Manisan-manisan ini akan disimpan di kantung beg yang dibawa bersama. Festival ini diadakan adalah untuk memberi semangat kepada kanak-kanak untuk berpuasa penuh di sepanjang Ramadan. Yang ketujuh, India. Ramadan disebut sebagai Ramazan di India. Apa yang uniknya mengenai tradisi Ramadan di India ini? Keistimewaannya ialah para lelaki Muslim di India akan berhias apabila masuknya bulan Ramadan. Mereka akan menghiasi mata mereka dengan celak mata atau dipanggil sebagai bol. Tradisi memakai celak ini sebenarnya berasal daripada negara Yaman. Pada waktu sahur pula, masyarakat Muslim India akan bersahur dengan minum minuman yang khas. Minuman ini diperbuat daripada kacang-kacang atau biji-bijian yang disebut sebagai harir. Dikatakan minuman ini mampu memberikan tenaga kepada orang yang berpuasa keesokan harinya. Ternyata terdapat banyak tradisi yang unik di seluruh dunia ini dalam menyambut Ramadan. Tradisi dekat Malaysia ni pun banyak sangat tradisi Ramadan mengikut negeri. Itu yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang penuh dengan keunikan dan lain daripada bulan-bulan yang lain. Itu sahaja untuk video kali ini. Korang ada cadangan untuk konten seterusnya? Sila tinggalkan idea korang di ruangan komen tau. Jangan lupa untuk subscribe, siapkan klik, like dan share video ni. Salam Ramadan. Bye!